Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan sekarang ni kita dalam segmen Assalam Bis. Jadi bagi pelajar-pelajar di luar sana yang mungkin masih tertunggu, kita dah nak menjelang tahun 2021. Jadi mesti dah tak sabar nak memulakan pengajian kita balik. Jadi saya ada berita gembira daripada Kolej Universiti Islam Melaka QUIM kerana mereka telah membuka pengambilan pelajar baharu. Jadi kita nak berbicara berkenaan tajuk kita hari ini, pengambilan pelajar baharu kini dibuka di QUIM, bersama dengan saya di talian Skype sekarang iaitu Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Taib Haji Dora yang merupakan Naib Chancellor Kolej Universiti Islam Melaka QUIM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi Datuk, ini merupakan berita gembira bagi pelajar-pelajar di luar sana. Jadi mungkin untuk permulaan yang bahagia Datuk, Prof boleh kongsikan mengenai Kolej Universiti Islam Melaka ni, apa yang uniknya? Dipersilakan Datuk. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah kemudian menjemput saya untuk berkongsi dengan semua penonton tentang Kolej Universiti Islam Melaka. Jadi, makluman para penonton sekalian ni, Kolej Universiti Islam Melaka ni telah ditubuhkan kira-kira tahun 1994 yang lalu. Pada itu dia dinamakan sebagai Kolej Islam Melaka. Kemudian itu ditukar nama kepada Kolej Islam Antarabangsa Melaka, dan kemudian itu ditukar lagi namanya kepada Kolej Islam Teknologi Islam Melaka, kemudian dinaikkan taraf menjadi Kolej Islam Melaka pada tahun 2009 sehinggalah ke hari ini. Jadi maknanya dia dah berusia 26 tahun. Jadi dalam tempoh 26 tahun ni QUIM telah berjaya melahirkan hampir 16,000 orang graduan. Masya Allah, 16,000. 16,000. Jadi mereka ini telah ditempatkan dalam berbagai-bagai bidang, terutama sekali bidang-bidang seperti perhotelan, bidang perawatan, pengajian Islam dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya berasa begitu berbangga sekali lah kerana Kolej Islam ini, untuk makluman adalah merupakan IBT milik penuh Kerajaan Negeri Melaka. Jadi ini adalah satu-satunya yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Melaka, dan kita mendapat tajaan serta mendapat kita kata sokongan penuh daripada Kerajaan Negeri Melaka bagi mengembeling dan melahirkan graduan yang berwibawa dan berpotensi besar untuk masyarakat di industri pada hari ini. Itu dia antara sedikit berkenaan dengan Kolej Universiti Islam Melaka. Seperti Datuk cerita tadi, bermula dari tahun 1994 dan kini usianya dah 26 tahun, dah melahirkan 16,000 graduan. Masya Allah. Datuk, saya dulu belajar di KUZA Terengganu. Tapi nama QUIM tu Datuk famous sampai ke Terengganu. Dan saya rasa macam Allah menyesalnya tak ambil QUIM dulu kan. Sebab saya student Perak kan. Allah menyesalnya tak ambil QUIM kan. Tapi saya memilih KUZA kan. Jadi Profesor Datuk mungkin boleh kongsikan sedikit perkembangan semasa di QUIM sekarang ni. Okey, saya teruja lah nak menceritakan pengalaman ataupun status terkini sekarang ni. Di bawah pimpinan kerajaan kita yang ada sekarang, kerajaan ini berhasrat untuk menaikkan taraf QUIM ini menjadi universiti penuh, yang mana dinamakan sebagai Universiti Melaka ataupun UNIMEL. Sama juga macam di Selangor. Di Selangor tu dia ada UNISEL, dia ada sebuah universiti IBT yang dipunyai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Jadi kita di Melaka ni tak ada lagi. So negeri Melaka sekarang ni berhasrat supaya kita mempunyai sebuah IPT yang dimiliki penuh oleh kerajaan negeri yang berstatus universiti penuh. Itu yang dinamakan sebagai UNIMEL. UNIMEL itu makluman anda dan juga para penonton sekalian. UNIMEL ini kita masih juga menggunakan dari segi asas-asas Kolej Universiti Islam Melaka itu, tapi kita akan menambah baikkan, terutama sekali dalam konteks industri digital pada hari ini. Kita nak masukkan ataupun mengintegrate nilai-nilai ataupun pengetahuan yang bersifat digital teknologi dalam semua kursus-kursus yang terdapat di QUIM.
Jadi ini akan melahirkan satu niche area yang baru, iaitu pembangunan teknologi digital untuk industri dan masyarakat. Ini niche area ataupun konsep bidang baru yang akan ditekankan di bawah UNIMED. Jadi UNIMED kita bercadang untuk menyiapkan satu kertas kerja lengkap untuk kita ajukan kepada kementerian untuk akan taraf. Cadangan kita ialah pada tahun hadapan, insya-Allah. Kerja ini lengkap dan akan disokong oleh kerajaan negeri dan sebagainya. Kita akan ajukan kertas kerja menaik taraf menjadi UNIMED ini pada tahun hadapan, dan target kita ataupun sasaran kita ialah untuk mendapatkan naik taraf universiti penuh UNIMED ini melalui kemasukan semester Jun 2021. Wow. Jadi jadi memang kita berhasrat untuk membuka satu imej dan wajah baru kepada KUIM untuk menjadi sebuah IPT yang dimiliki sepenuhnya menekankan kepada keperluan digital teknologi dalam semua bidang. Kalau nak jadi jururawat ke, nak jadi dalam bidang perhotelan, pengajian Islam, itu juga ada fakulti undang-undang syariah, itu juga ada perakaunan dan sebagainya. Semuanya kita akan integratekan ilmu-ilmu bidang sains sosial dan juga ilmu-ilmu dalam bidang fakulti masing-masing itu dengan ilmu teknologi baru dalam digital. Jadi pada masa akan datang KUIM atau UNIMED akan melahirkan graduan yang berwajah baru, yang berketerampilan, yang mempunyai imej yang sesuai dengan keperluan industri semasa revolusi 4.0 dan juga industrial 5.0, yang mana kita banyak menekankan tentang humanizing teknologi atau teknologi humanized dan sebagainya itu. Jadi saya kira juga bersesuaian dalam konteks rancangan Malaysia yang ke-11 yang menekankan kepada keperluan teknologi kepada graduan-graduan pada hari ini, yang mana kalau anda tengok pada hari ini kan, graduan kita mestilah mempunyai kemahiran-kemahiran digital ini. Jadi dalam konteks ini, KUIM yang akan kita naikkan taraf menjadi UNIMED akan berwajah baru, menekankan kepada teknologi digital, dan juga kita akan menumbuhkan satu fakulti baru, Fakulti Sains Komputer dan Digital Media. Yang ini akan memberikan satu input dan juga apa disebut sebagai nilai tambah ataupun value added kepada semua subjek, semua kursus-kursus yang terdapat di UNIMED pada masa yang akan datang. Jadi saya harap ini akan dapat memberi satu ruang tambahan kepada anak-anak kita, dan saja di peringkat negeri Melaka, tapi juga Malaysia, di peringkat Malaysia. Bila-bila kerajaan negeri Melaka juga, kita telah mengeluarkan, kita akan ada nanti sebagai zon ekonomi yang dipanggil MWest, Melaka Waterfront Economic Zone. Jadi ini adalah merupakan cabaran di mana di dalam MWest ini terlalu banyak keperluan dari segi peluang kerja yang berteraskan teknologi digital ini. Kita harap dengan perkembangan semasa ini, dengan adanya UNIMED ini, kita harap akan dapat memberikan melahirkan graduan-graduan yang dapat memenuhi keperluan MWest, keperluan teknologi digital yang diperlukan oleh masyarakat dan industri pada hari ini. Itu dia. Jadi saya harap dengan plan tindakan ini, KUIM akan melahirkan pelajar-pelajar yang akan menerajui dunia digital media. Bukan sahaja di Melaka, malah di Malaysia dan juga mungkin di peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita doakan. Jadi Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Jadi penonton jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini dengan perbincangan yang sama, pengambilan pelajar baru kini dibuka di KUIM. Stay tune. Akak, cepatlah. Kata nak pergi expo beli barangan Malaysia. Dah lambat dah ni. Yelah, lepas makan kita pergi. Pergi dulu, Pak. Ipin! Sini! Upin Ipin dan kawan-kawan beli, guna dan pakai barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Betul-betul.
Little Caliph. Pilihan terbaik. Kesukaan rakyat Malaysia. Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum dan kita masih lagi dalam perbincangan mengenaan dengan pengambilan pelajar baharu kini dibuka di Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh maklumkan kepada penonton Assalamualaikum berkaitan dengan program pengajian di KUIM. Macam tadi saya ada nampak tadi ada program berkaitan dengan hospital, nursing, and then tadi Datuk kata nak fokus kepada digital. So apa lagi pengajian-pengajian lain yang ditawarkan untuk mereka ambil? Dipersilakan Datuk. Baik, di KUIM ini kita mempunyai 53 program yang kita tawarkan. Daripada peringkat asasi sehinggalah ke peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga PhD. Antara kita ada 7 fakulti. Jadi fakulti itu menawarkan antara lainnya ialah program kejururawatan di Fakulti Sains Kejururawatan dan Sains Kesihatan. Itu juga ada menawarkan program undang-undang syariah di Fakulti Undang-Undang Governance. Kita ada menawarkan fakulti di Fakulti Sains Sosial, iaitu komunikasi media, psikologi, kaunseling. Manakala di Fakulti Bahasa dan Pendidikan, kita juga menawarkan program diploma pendidikan awal kanak-kanak. Begitu juga di fakulti-fakulti yang lain, kita terutama sekali di Fakulti Keilmuan Islam, kita ada banyak program-program yang berkaitan dengan pengajian Islam ini, termasuklah syariah, usuluddin, begitu juga tahfiz Al-Quran, syariah Islamiah, semua itu kita ada tawarkan. Manakala di Fakulti Hospitality, kita menawarkan program perhotelan, pelancongan, dan juga di Fakulti Pembangunan ataupun Fakulti Ekonomi kita menawarkan perakaunan dan sumber manusia, dan juga program-program yang berkaitan dengan manajemen. Jadi kita ada tawarkan. Jadi program-program ini kita tawarkan daripada diploma, sarjana dan juga sarjana muda dan juga sarjana secara kerja. Dan untuk makluman para penonton sekalian, program-program yang terdapat di KUIM ini kita bukan hanya tawarkan pada orang Melaka ataupun orang Islam sahaja tak. Kita buka, maknanya program-program ini terbuka pada semua orang, semua kaum. Termasuklah orang-orang bukan Islam, bukan Melayu juga. Jadi kita bukan hanya tertutup pada untuk orang Melayu dan orang Islam saja, tapi juga kepada semua kaum dan semua masyarakat di negara ini dan juga di luar sana, di mereka antarabangsa. Selain daripada itu, kita juga program-program yang terdapat di KUIM, kita juga ada buat program kerjasama dengan Jamiah Singapura. Jamiah Singapura misalnya dalam program-program yang berkaitan dengan pengajian Islam. Dan juga bagi pelajar di Fakulti Keilmuan Islam ini, terutama sekali bagi mereka yang mengikuti kursus diploma syariah Islamiah, usul juga tahfiz Al-Quran, kita ada program kerjasama dengan Universiti Yarmouk di Jordan dan juga Universiti Mutah di Jordan. Jadi maknanya pelajar-pelajar kita yang berkelulusan diploma dalam bidang syariah Islamiah, usuluddin dan juga tahfiz Al-Quran ini, mereka berpeluang untuk sambung terus pengajian di peringkat sarjana, terus masuk ke tahun 2 ataupun tahun 3 bergantung pada kredit yang mereka bawa di universiti-universiti di Jordan, di Yarmouk dan juga Universiti Mutah. Jadi
Itu juga beri peluang kepada anak-anak kita yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara juga berpeluang kerana kita mempunyai kerjasama dengan institusi luar negara tersebut. Jadi di samping itu kita sedang merangka beberapa program kerjasama dengan beberapa institusi di luar negara supaya kita dapat maknanya anak-anak kita yang lepasan diploma ini akan terus saja dapat peluang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda di luar negara nanti. Itu sedang kita usahakan dari semasa ke semasa. Itu dia. Rasa bangga pula bila yang bahagia Profesor Datuk tadi ada menyebut Jamiah Mu'tah sebab saya grad daripada sana, Datuk. Tadi dia berguzar di Jordan pula. Jadi alhamdulillah ini memang satu inisiatif yang bagus daripada Queen apabila melaksanakan MOU dengan beberapa universiti di peringkat luar negara. Memang benefitnya kepada pelajar-pelajar lah terutamanya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga beberapa keistimewaan yang Queen tawarkan. Dan saya juga ada dengar berkaitan dengan yuran, kelebihan berkenaan dengan yuran. Mungkin Datuk boleh huraikan sedikit. Okey, baik. Sebelum saya huraikan tentang yuran ini, kita nak sebutkan yang sebenarnya dalam konteks untuk yang tadi digital berkenaan terhadap pembangunan teknologi digital kan. Jadi saya ini sedang mengusahakan satu program ataupun satu usaha sama dengan pihak MISH ataupun pihak yang bertanggungjawab dalam pembangunan telekomunikasi. Kita nak menjadikan kampus kita ini sebagai kampus pintar. Maknanya di sini seluruh kampus kita ini kita akan pertingkatkan dari segi jalur lebarnya, wifi dan sebagainya. Jadi kita nak menjadi satu-satunya barangkali sebagai kampus IPT yang pertama di negeri Melaka ini yang bertaraf smart campus. Smart maknanya kampus pintar yang dipenuhi, yang mempunyai dari segi kemudahan wifi, internet jalur lebar yang boleh di mana-mana juga. Kalau pelajar berada di sudut mana pun dia boleh akses internet. Itu satu kemudahan yang kita usahakan. Selain daripada itu, dari segi yuran, kita menawarkan yuran pendaftaran. Biasanya kita bagi yang pendaftaran sebanyak RM500. Tapi untuk masukkan ini, kita menawarkan satu pakej yang istimewa dengan hanya RM320 sahaja. RM320 sebagai yuran pendaftaran. Daripada RM500 itu kita turunkan kepada RM320 saja. Manakala bagi alumni mereka yang telah buat diploma ke asasi dan sebagainya, kalau mereka nak menyambung pelajaran di sini peringkat sarjana muda, yuran pendaftaran ini kita beri percuma. Kita beri dia percuma. Maknanya tak perlu ada yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran itu dikecualikan. Begitu juga dari segi yuran di Queen ini, kita sebenarnya sangat kompetitif kalau bandingkan dengan BTS yang lain. Yuran kita sangat rendah dan juga sangat kompetitif lah berbanding dengan tempat yang lain. Cuma satu lagi yang keistimewaan yang saya nak tekankan di situ, terutama sekali bagi anak-anak Melaka. Bagi anak-anak Melaka, pelajar Melaka, sekiranya mereka melanjutkan pelajaran di sini, dapat surat tawaran dan terus mendaftar di sini, maka Kerajaan Negeri Melaka akan memberi imbuhan atau insentif sebanyak RM1,000. RM1,000 Kerajaan Negeri Melaka. Ini atas keprihatinan Kerajaan Negeri Melaka. Kerajaan pada hari ini yang begitu prihatin memberikan RM1,000 melalui tabung amanah pendidikan negeri Melaka ataupun TAPEM untuk anak-anak Melaka yang IC-nya 04 tuan-tuan, tengah-tengah je tu. Jadi mereka diberikan insentif sebanyak RM1,000. Jadi rebutlah peluang ini. Bukannya senang. Nak dapat RM1,000 ni pun bukannya sesuatu yang boleh kita dapat. Itu kan tadi ini adalah inisiatif daripada pihak kerajaan untuk anak-anak di Melaka mendapat peluang pendidikan secara lagi. Selain daripada tuan-tuan, kita juga ada menumbuhkan tabung kebajikan. Tabung kebajikan pelajar. Tabung kebajikan pelajar ni kalau sekiranya ada anak-anak kita terutama sekali yang B40 ataupun yang M40 dan sebagainya yang memerlukan kebajikan, misalkan kita juga bagi sagu hati ataupun kalau ada yang memerlukan soal-soal yang berkaitan dengan kebajikan mereka lah. Maknanya kita ada satu tabung kebajikan pelajar yang kita sediakan untuk membantu anak-anak terutama sekali anak-anak kita yang B40 ataupun yang M40 ini. Itu dia. Untuk kita lah.
Kemudian kita juga ada menyediakan tabung wakaf. Wakaf ni kita dapatkan, kita kumpul dana-dana daripada korporat-korporat. Dari situ kita bangunkan infrastruktur yang diperlukan oleh para pelajar, misalnya pusat komputer, kena buat laluan untuk berjalan kaki pelajar, semua ni, tempat untuk mereka beriadah, tempat mereka wakaf dan sebagainya. Jadi tabung wakaf ini kita telah gerakkan untuk kita mendapatkan dana daripada korporat, dan semuanya ini kita wujudkan untuk menceriakan suasana kampus dan juga mewujudkan suasana pembelajaran dan kehidupan kampus, terutama di asrama, yang kondusif, yang dicarikan kepada mereka. Jadi maknanya mereka bila mendengar kuim tu, dia datang dengan asrama yang baru. Bila mereka datang tu, mak bapak pun tak perlu risau kerana dari segi security-nya, dari segi kemudahannya, kafe kita semua ada, dan kemudian dari segi pembelajaran secara online juga semua tersedas. Kiranya lengkap lah ya Datuk. Ya. Itu dia antara kelebihan-kelebihan jika anda menyambung pengajian di Kolej Universiti Islam Melaka, KUIM. Jadi saya memang tertarik dengan yurannya yang memang sangat rendah. Lepas tu untuk anak Melaka ada pula tambahan insentif RM1,000. Ada juga tabung kebajikan pelajar, ada juga tabung wakaf, dan insya-Allah akan menjadi smart campus. Jadi beruntunglah mereka yang bergelar anak-anak Melaka ni kan. Jadi Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi dalam Assalamualaikum, sebab perbincangan kita ni belum habis. Kita ada banyak lagi nak bagi tahu keistimewaan KUIM ni yang sepatutnya anak-anak muda pilih. Jadi kita berehat seketika.